Yes, Assalamualaikum Ustaz. Kami dari Kolej Profesional Baitul Mal SEM 4. Seperti makluman yang Ustaz tahu, kami ada subjek yang nama dia pengurusan agensi travel. So kat sini kami ada tugasan interview Ustaz yang akan ditanya beberapa soalan. Okay. Okay, sebelum tu boleh tak? Soalan yang pertama. Perkenalkan diri seorang-seorang boleh tak? Oh boleh. Boleh Ustaz. Saya Ahmad Safwan bin Muhammad. Okay. Dari Saya mana? Muhammad Bayhaqi. Muhammad Safwan dari Bayhaqi. mana Safwan? Saya dari Rawang Selangor. Rawang. Yang mana Safwan? Yang mana satu ni? Saya. Yang mana? Yang mana satu? Tak nak. Pangat. Saya. Yang kepala putih. Pihak putih. Okay. Aswan. Saya Muhammad Bayhaqi. Daripada Kota Baru. Masing-masing ada di mana ni? Ya? Rumah. Di mana sekarang? Rumah. Di KL lah semua? Tak. Ke di kampung? Kampung. Okay. Okay. Barulah Baki di Kota Baru di Kelantan di Kelantan, Kota Baru. Okay. Yang lain next. Okay, nama saya Herbin Ramli. Umur saya 19, saya duduk dekat Kuala Selangor. Okay, di Kuala Selangor sekarang ni? Ya, dekat Kuala Selangor, okay. Kuala Selangor di mana? Kuala Selangor dekat area Bukit Malawati tu. Dekat dengan area Jeram. Bukit Malawati. Area bandar Kuala Selangor tu. Pekan-pekan Kuala Selangor tu. Pekan lah. Dekat taman tepi tu Dekat Taman Malawati tu dekat area sebelum jembatan lah. Yes. Yang dekat Masjid Jamek tu. Okay. Saya Muhammad Luqman Hakim Muhammad Helmi. Tinggal di Shah Alam. Okay. Sekarang di Shah Alam lah Okay. Seorang lagi Okay, dah habis dah semua? Saya Dah habis. Syawal. Muhammad Syawal. Saya Muhammad Syawal. Saya tinggal kat Sungai Buloh Selangor. Okay. Sekarang ni semua kelas online lah Ya. Kelas online. Okay. Kami So, tengah okay, online sekarang. Okay. So, apa soalan yang nak ditanya? Okey, Ustaz macam ni. Soalan yang saya daripada wakil grup kami ni, saya nak tanya soalan yang pertama. Apakah perubahan dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID untuk syarikat Tuan Ustaz Nazri ni? Okay, sebelum tu tak nak kenal insaf macam mana? Apa? Insaf ni dari mana, apa semua? Boleh. Boleh. Boleh ke Ustaz? Sekejap Baik. Sekejap Boleh? Sekejap saya cari ni kalau ada. Boleh Ustaz, boleh. Setakat ni Ustaz kerja dari rumah. Saya dia pejabat ni. Kerja apa?
Okey, itu satu sekejap. Baik. Sebelum tu Ustaz mula kerja ni dari bila? Okey, saya bermula pada tahun 2019. 2019 Oh. 2019. Saya bermula di masa tu di Ampang ni belum ada cawangan lagi. Jadi saya masuk kat sini sebagai manager. Jadi kita set up company di sini sebab kita untuk proses visa, operasi di airport, macam itulah. Lebih pada operasi. Okey, selepas pada pandemik ni kita telah bertukar pada bisnes lain. So saya tunjuklah sikit apa yang kita orang buat ada apalah produk. Okey, sudah saya tunjuk. Baik. Mana tadi? Saya tak share lagi. Saya tunjuk video dulu ni, nanti baru saya akan jawab soalan-soalan tu lah. Boleh. Okey. Okey, boleh. Buat kambing perap ni bila lagi start? Okey, kita bermula kambing perap ni pada tahun 2020 lepas pada PKP. Selepas pada kita tak dapat buat umrah, so kita convert bisnes kita kepada produk makanan lah. Oh. Okey, benar. Ni kira backup plan lah. Ini backup plan kita. Selepas kita tak boleh nak join nak buat travel lagi, so untuk kelangsungan hidup lah kiranya. So, kita buat produk ni. Ini produk kita sendirilah, Muzalifah.
Kiranya lepas PKP tu terus buat benda ni lah. Ya, terus buat ni. Kita bukan ada satu ni saja produk, kita ada beberapa produk lain lah. Ni antara Oh, susu kambing. Aiskrim. ni antara produk kita, susu kambing. Tu apa lagi Yang semua ni jual sendiri ataupun melalui ejen, menggunakan ejen? Yang ni kita menggunakan stokis ejen lah. Oh, okey, menggunakan kita ada juga ayam perah. ejen lah. Kita panggil ayam BBQ Muzalifah. Ni resepi sendiri lah Ustaz? Yang ni resepi sendiri, resepi kita sendiri. Oh. Kita jual yang frozen lah, maknanya kita yang frozen dan yang masak pun kita ada jual. Kita ada, kalau korang datang ke ada di KL, boleh pergi ke pasar apa nama Wirawati, pernah pergi tak dekat Maluri? Oh, belum pernah lagi. Dekat situ kita ada restoran kita, ada bukan restoran lah, kita ada food court. Kita ada buka. Oh, kira ada kedai juga lah yang jual ada masak. macam untuk makan lah. Lepas tu kita ada juga Poleko. Ini antara produk kita lah. Okey, ni salah seorang, saya tunjuk seorang ni. Dia ni adalah salah seorang mangsa PKP lah. Dengar dia cakap. Orang yang hilangkan pekerjaan. Boleh dengar tak? Dia pecah-pecah macam tu. Tak jelas lah. Boleh baca subtitle tak? Baca subtitle. Ini macam master stokis lah. Dia ni adalah masa stokis. Dia sebelum ni dia bekerja dengan syarikat travel agent lah. Tapi bila tutup, travel agent dia tidak, dia kena buang kerja lah. Jadi kami ni sebagai apa, bukan perintis lah, buka syarikat ni. Jadi kami bantu pula sesiapa yang ada masalah pekerjaan. Jadi kami buka peluang pekerjaan kepada orang-orang lain lah. Maknanya kat sini diorang ni boleh menjana income dengan bersama kami, menjual produk-produk kami. Dan juga diorang ni kadang gaji diorang lebih, income diorang lebih daripada diorang sebelum-sebelum ni lah. Betul. Okay, so kita teruskan kepada soalan kita lah. Yang pertama apa ya? Okay, soalan yang pertama saya nak tanya, apakah perubahan ataupun cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh COVID-19?
buat Okey. syarikat? Perubahan dan cabaran. Okey, perubahan yang pertama macam yang kita dapat tahu tadilah. Pada tahun lepas bulan 3 kita bermula PKP. Bermula PKP tu dia letak 2 minggu kan. Kita tak boleh nak keluar rumah apa semua. Jadi kami on the spot, kami tutup operasi penuhnya pada tarikh itu dan seminggu selepas pada PKP tu kami hanya berehat seminggu je sebenarnya. Berehat seminggu, lepas tu seminggu tu kami dah bermula berbincang untuk ke mana arah tuju kami ni lah. Okey, sebab kami ada masa tu ada 70 orang staff, semuanya masa tu bercuti bergaji lagi lah untuk sebulan 2. Jadi lama-lama kami pun tak mampu juga nak bayar semua gaji penuh tanpa ada kerja apa semua. Jadi untuk kelangsungan hidup ni kami telah buka masa tu bisnes kami supply face mask. Masa tu face mask susah nak dapat, betul tak? Betul. Face mask dengan hand sanitizer. Face mask dan hand sanitizer tu. Jadi pada masa tu orang tahu je kedai tu ada jual face mask akan beratur panjang, betul tak? Untuk beli face mask. Betul. Masa tu kami pun buka peluang ambil face mask daripada China. Kami order daripada China. Okay, face mask tu yang macam ni lah lebih kurang. Face mask yang biasa ni lah. Yang triple tu. Masa tu sekotak jual berharga RM70. Betul. Yang kan? itu mahal. Masa tu orang jual bukan RM70, ada orang jual sampai RM90, RM100 pun ada satu kotak. Pada permintaan memang cukup tinggi, jadi kami pun ambil peluang, kami pun beli dalam jumlah yang besar lah juga. Dan kami supply, kami juga ada merupakan salah satu supplier face mask lah pada masa tu. Tapi kami tak jual di farmasi, kami jual direct lah. Lepas tu ada juga yang ejen-ejen, stokis yang nak kami bagilah masa tu. Dan kami jual pada masa tu RM70 satu kotak, ada yang ada 50 tu. Sekarang dah tak, kalau jual 70 tu memang orang tengok je lah. Sekarang ni bila bila benda ni dah semakin banyak dan semakin murah, so nampak benda ni macam kick and run lah orang kata. Mana sepak kita lari, macam tu lah orang kata tak. Jadi projek ni kami buat, kami sempat import 2 kali, import sebelum Ramadan tahun lepas kami buat. Lepas tu bila start Ramadan tu kami dah nampak dah semakin slow lah. Slow, jadi kami berubah kepada bisnes masa tu kurma. Kami supply kurma. Sebab Ramadan? Pada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, okey. Selepas Ramadan tu, masa Ramadan tu kami fikir pula mana kurma ni dia bermusim. Maknanya awal Ramadan tu memang banyak orang order, bertan-tan kami order. Kami rasa lebih pada 10 tan kami jual pada masa tu. Okey, selepas pada kurma maknanya masuk je bulan Ramadan, benda tu totally slow. Jadi kami kena fikir sesuatu lah untuk kelangsungan hidup syarikat. Jadi kami buka kepada buat untuk bazar Ramadan, tapi bazar Ramadan pun tak buka masa tu. Jadi kami fikir satu produk yang orang makan untuk bulan puasa lah. Dan pada masa tu kami fikir kambing perap. Okey, kami pun buat kambing perap, kami masak dulu bermula. Masak itu pun bermula di Kuala Terengganu. Dia orang order kami post, kami hantar ke rumah-rumah lah. Okey, lepas sudah dapat juga sambutan pada masa tu, dan kami pada bulan Ramadan tu juga kami bermulalah proses untuk buat kambing perap. Dan pada masa tu saya di sini terpaksa mencari orang kata supplier kambing perap di KL jugalah, sebab di Terengganu masa tu tak sempat nak supply, tak cukup, dan juga harga kambing dia agak mahal. So saya di sini mainkan peranan cari supplier di KL. Dapat juga supplier di sini dan supply ke Kuala Terengganu dan proses di Kuala Terengganu, dan dia akan patah balik ke Kuala Lumpur. Supplier maknanya market kami permulaannya di Terengganu dan juga di Lembah Kelang masa tu. Okey, terjawab tak soalan tadi? Jawab. Lepas tu sekarang macam mana perniagaan kambing perap? Sekarang ni perniagaan kami masih sampai sekarang. Mana
Kami buka pada banyak stokis-stokis, agent, sesiapa yang nak. Lepas tu kami kembangkan juga kambing perak kami ni untuk selain pada kambing, kami buat ayam. Ayam ni baru lagi lah. Selepas pada kambing tu kami buat. Jadi office saya ni di Ampang ni, di Taman Dagang ni dulu pernah jadi juga tempat proses kambing perak juga. Sebab supply maknanya di Terengganu tak sempat nak proses, jadi kami tim-tim di KL ni kami proses juga kambing di sini pada masa tu tahun lepas sampai bulan 10 tak silap saya, dalam 2-3 bulan juga lah kami proses produk-produk tu di sini. Tapi kami tak banyak lah kami boleh supply, di mana sehari pengeluaran tu boleh kami buat di KL ni 200 bekas sahaja. 200 bekas tu lebih kurang dalam 100 kilo lah, lebih kurang 100 kilo lebih kurang 100 kilo kami proses di KL. Di Terengganu masa tu boleh besar sikit, jadi kami buat kilang dan boleh proses sehingga 1 tan satu hari kambing. Permintaan tinggi masa tu lah, tahun lepas, dan juga hingga sekarang permintaan masih ada lah. Walaupun lepas raya ni agak slow sikit dia punya bisnes, tapi momentum tu masih ada lah orang kata. Dan sehingga sekarang alhamdulillah kami dah supply seluruh semenanjung Malaysia. Maknanya Sabah Sarawak je lah yang belum masuk lagi, sebab nak supply ke sana agak susah. Dan produk kami alhamdulillah dalam tempoh setahun ni kami dah dapat pengesahan halal lah, halal Malaysia. Alhamdulillah. Susah tak untuk nak dapatkan halal tu? Halal ni dia susah juga sebab kita kena ikut dia punya spek apa yang agensi ni nak. Maknanya yang kerajaan apa yang mengeluarkan sijil halal ni dia ada spek dia. Okey, dari segi kebersihan dia, dari segi susun atur barang produk, ada SOP dia. Semua tu kita kena follow lah. Sedangkan dulu masa kita nak dapat halal tu pun kat kawasan Singki kita tu ada semut, tak silap saya semut, dan juga ada sarang laba-laba sikit. Bawah biasa kan, kawasan bawah Singki tu kita tak perasan kan, betul tak? Ada laba-laba buat sarang kat situ. Tak lulus masa tu. Itu sikit je. Tak lulus dah. Lepas tu dari segi sekali lagi dia datang check, bila kita dah sebelum dia check tu kami akan pastikan semua tempat kami tu bersih. Bersih, susun atur apa semua yang dia nak, apa semua dah buat. Bila dia check, dia puas hati, baru boleh dapat. Memang susah jugalah, bukan senang lah orang kata nak dapat sijil halal ni. Kata senang je nak dapat, silakan lah. Memang susah nak dapat. Daripada Ustaz Nazri cakap ni, perubahan lah kita nampak tu daripada travel kepada buat makanan kan? Industri makanan, produk makanan, betul. Nampak perubahan lah. Sekarang ni produk makanan kami ada kambing perap, ayam perap, kerupuk leko, nasi arak, susu kambing. Lepas tu sebelum ni kami ada sambal hitam, kurma, ada apa lagi dari situ kot. Lepas tu kami ada buka restoran Muzalifah untuk produk nasi Arab. Jadi bertukar lah daripada produk tourism kepada produk inilah. Lepas tu sekarang ni ada, selain pada Muzalifah ni, kami ada buat produk apa nama ni, akikah di Tanah Suci. Kami buka syarikat Akikah Global, di mana kami supply produk, supply akikah untuk akikah sepanjang tahun di Tanah Suci. Kita sembelih lah kambing di Tanah Suci dan juga kita buat korban di sana. Sekarang ni kami tengah promosi korban di Tanah Suci pada harga RM475 satu ekor. Satu bahagian. Satu ekor. Jadi kami buka juga pada stokis-stokis dan ejen-ejen, di mana sesiapa yang nak jadi stokis kami ataupun wakil kami untuk promosi kambing ni, jika dia ambil dan dapat satu bahagian, kami akan bagi komisen lah. Komisen satu ekor RM60 seorang. Kalau macam adik-adik semua berminat sambil-sambil duduk di rumah nak cari duit lebih dalam musim PKP sekarang ni, bolehlah buat duit. Jadi ejen kami jual satu ekor akikah, mana dapat satu korban, kami bagi komisen RM60. So target 10 ekor, so dapat 10 ekor pun dah kira dapatlah 600.
dalam tempoh korban ni sekarang ni PKP orang susah nak buat korban. Jadi kami bagi peluang supaya jangan pening-pening kepala, buat je korban juga dengan harga RM475. So selesailah ibadah korban. Jadi dia tak perlu nak sembelih kambing apa semua, bagi kami yang buat. Sebab kami ada wakil kami di Mekah yang akan uruskan di sana lah. Okey. Okey Ustaz, untuk next soalan. Okey, macam mana pelaksanaan BDR ataupun bekerja daripada rumah? Adakah memberi impak kepada organisasi syarikat Ustaz? Okey, pelaksanaan bekerja dari rumah ni ataupun WFH, work from home. Okey. Permulaannya tu kami ada di permulaan dulu kami buat ni lah. Dan sekarang ni pun ada juga yang staff-staff yang bekerja dari rumah. Jadi kami letakkan beberapa syarat. Pertamanya dia kena on dia punya live location dia. Betul lah. So dia kena buat live location, maknanya buat 8 jam, bermaksudnya dia check in pukul kami 8.30, dia kena check in 8.30 dan dia akan habis kerja dia pukul 5.30 lah. Okey, work from home ni, dia kena, maknanya setiap apa yang kami nak kerja dia perlu buat daripada rumah dan akan update lah. Macam contohlah dia perlu buat something, so dia akan update apa yang kerja-kerja yang dia dah buat pada ketua jabatan masing-masing. Okey, mana kalau meeting kita akan buat meeting secara macam ni lah, macam Google Meet, Zoom, macam ni lah. Okey. So jadi meeting pun tak jadi masalah, jadi kita boleh buat meeting secara Zoom atau Google Meet lah. Macam hari ni saya ada lebih kurang 2-3 meeting pagi tadi. Maksud ni meeting 4 lah pagi hari ni secara alamanya. Okey. Jadi dibagi-bagilah mana yang bekerja di rumah seminggu, maknanya gila-gila. Minggu depan orang lain pula masuk office. Cara gitu. Walaupun sistem ni nampak macam agak sukar dan mungkin ada yang orang kata duduk rumah tu mungkin tak buat kerja, jadi kita faham lah gangguan-gangguan di rumah tu macam gangguan anak kan. Jadi kejap ada orang call kejap Okey, boleh. Tak apa. Kejap. Assalamualaikum. Hello. Okey, salah nombor kot. Okey, kat mana tadi kita? Gangguan di rumah. Gangguan di rumah. Okey. Gangguan di rumah ya biasalah. Kita kadang kalau kita kerja di rumah tu anak yang mana yang dah berkeluarga kan. Lepas tu yalah gangguan. Betul lah. Jadi tapi walau macam mana pun kita tak adalah paksa dia duduk di depan komputer 24 jam. Jadi apa-apa tugas dia tu dia kena selesaikan dan bila tugas tu dah selesailah. Dan kalau kita call dia kena jawab soalan kita, maknanya dia tak lepaskan tak jawablah mesej kita daripada kita call yang kita perlukan kan. Jadi dia siapkan kerja yang dia bagi tu dah cukup baguslah. Tapi tak semua kerja work from home, tapi kalau macam contohlah dia kena kerja di bahagian operasi, contoh buat kambing perap, buat perap, dia jadi sale jual ke kedai-kedai, jadi dia kena, yang itu kena pergilah, dia tak boleh lah work from home yang tu. Jadi yang mana operasi, yang mana tu dia tetap kena datang kerja, yang mana yang kerja admin ni yang akan home, so dia macam tu. Jadi kita bukan semua lah online, ada juga yang maknanya yang kena kerja di restoran dia tetap kena datang lah. Walaupun orang kata kita secara orang order kita hantar, kita pakai orang macam tu lah, cara bungkus lah, tak ada makan dine in kan. Okay. Next soalan. Next soalan. Next. Pembelian dan penjualan. Okey, pembelian dan penjualan sepanjang pandemik ada meningkat ataupun menurun. Okey, totally yang kalau travel tu kita dah tolak tepi lah, memang tak ada langsung lah
Okey, memang langsung merundum lah, memang tak ada orang order lah. Nak pergi mana-mana memang tak boleh cerita dia. Kita nak merentah daerah pun tak boleh. Apatah lagi kita nak merentah negeri ataupun keluar negara, betul tak? Okey, untuk penjualan produk baru kami ni, produk Muzalifah. Memang fully tutup lah Ustaz. Fully yang mana? Apa yang fully tutup? Travel? Kalau travel ni memang fully tutup lah. Tutup lah travel ni. Tutup lah. Kalau travel, syarikat travel memang tutup lah. Jadi kami yang kami jalankan ni adalah produk makanan ni. Bila produk makanan ni dia ada permintaan. Dia ada permintaan, maknanya dia ada turun naik dia. Okey, macam contoh produk kami ni, masa PKP memang naik lah. Masa naik. Lepas tu masa merundumnya tu masa PKPPP. PKPP. Jadi bila orang dah boleh bergerak, dah boleh merantau negeri. Jadi permintaan untuk kami perap ni kami agak menurun lah. Okey, lepas pada PKP tu, lepas tu ada balik kes naik semula. Dia jadi PKPB kan. PKPB bersyarat tu. Bila bersyarat tu sale kami makin naik balik. Mana di KL ni menaik balik. Sebab orang dah tak boleh nak keluar rumah balik, bekerja daripada rumah balik apa semua. PKPB okey, sampai sekarang ni sale kita orang kata sekarang ni agak menurun sikit sebabnya lepas puasa mungkin orang kurang sikit nak makan daging ke apa sebab dia orang dah masa raya tu dia orang dah pulun dah. So sekarang ni kes menurun tapi nampaknya macam nak naik semula. PKP kan. Bila orang dah bermula bekerja di rumah semula. Jadi bila kita nampak tu orang bekerja di rumah ni dia fikir makan dia. Dia akan fikir makan apa semua. Jadi nampaknya semakin naik balik lah. Dia punya ni. Cuma dari segi margin ni kadang-kadang turun. Macam mana? Bisnes Ustaz ni kira musim PKP ni makin turun ke kadang naik? PKP ni je naik lah. Masa PKP ni je naik. Bila PKPB tu yang agak menurun sikit. Macam tu. Serius lah. Walau macam mana pun dari segi keuntungan tu kalau kita buat keuntungan dia lebih besar lah berbanding dengan penjualan produk makanan, betul tak? Produk makanan ni kita banyak pada operasi macam tu. So kita kena pelbagaikan produk kita supaya yang ini turun, yang ni ada naik. Macam tu lah, ada imantara dia. Okay. Andai kata kalau PKP ni habis adakah bisnes Ustaz yang macam kambing perap, susu ni, kurma, tu still akan ada atau berhenti seketika? Okey, selepas PKP ni kalau contohlah semua travel dah boleh buka balik, kami akan meneruskan bisnes ni. Kami akan teruskan, maknanya tak tutup lah, maknanya dia akan diteruskan. Akan diteruskan teruslah maknanya. Maknanya grup yang umrah tu kami akan set up tim baru untuk travel. Ya, tapi kami jangkakan untuk travel ni mungkin dianya tak macam dulu lah. Tak seperti dulu. Mungkin kos akan naik dan mungkin ramai yang tak akan pergilah masuk untuk permulaan ni. Mungkin orang-orang yang ada duit saja yang tertentu saja yang akan pergi umrah, yang akan pergi melancong macam tu. Jadi produk makanan ni walau apa-apa pun dia akan, orang akan guna, orang akan beli produk. Tentu. Okay, next. Okay, soalan. Adakah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja atau pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat? Okay, yang nombor 4 ni memang kita ada mengurangkan pekerja lah. Sekarang ni staff kita daripada 70 orang, sekarang ni tinggal tak sampai 20 orang. Tak silap saya 20 lah, lebih kurang 20 lah. Kurang banyak. 10 orang keseluruhan, sekarang ni lebih kurang 20 orang yang kita tinggal, dan kita terpaksa mengurangkan ni sebab untuk mengurangkan kos perbelanjaan syarikat. Okay. So selain daripada mengurangkan staff tu, pengurangan juga kita buat lah. Kita terpaksa buat supaya kita boleh hidup lama sikit. Maknanya kita kelangsungan hidup tu kita cut. Mana pihak atasan ni kekurangan dia lebih
kadang-kadang lebih pada 60% ke kurang. 60 ke 70%. Ada yang sampai tahap macam tu. Mana gaji yang minimum tu kita kekalkan lah. Mana gaji yang digaji lebih kurang dah 1,200 tu yang minimum kita kekalkan. Mana gaji yang lebih daripada tu kita akan dapat pun kadang-kadang basic saja. Macam saya lebih daripada 50% lah, lebih daripada 50% ke 60% kekurangan gaji lah. Agak kita dah biasa dengan orang kata apa komitmen yang besar. Tapi bila dah kena kurang ni kena belajar lah. Kena belajar balik, bermula hidup macam zaman-zaman baru kerja dulu tahun 70 apa tahun 90-an, gaji macam seolah-olah tahun 90-an lah sekarang ni. Dengan kos tahun sekarang. Cuba bayangkan. Dulu kita belanja sehari RM10 tapi sehari ni kita kena belanja RM1. Macam tu seolah. Dengan ada mana yang ada rumah kena komitmen rumah tu kena pandai-pandai lah berbelanja. Okay. Kiranya masa kami tanggung. Okay. Sekarang kan tinggal 20. Yang Ustaz kurangkan tu Ustaz buang terus atau bagi diorang kerja lain macam jalankan bisnes Ustaz ni? Okey, yang 20 orang tu adalah kita kekalkan di dalam syarikat baru, bukan di syarikat travel. Okey. Mana yang balance tu kebanyakannya adalah kontrak. Kita masa dia orang kerja dengan kita kontrak basic. Kontrak basic. Jadi bila kontrak basic kita tak sambung kontrak. Kita tak sambung kontrak. Jadi dia orang terpaksa berhentilah. Macam itulah cerita dia. Diorang cari kerja sendiri Ustaz? Tak ada yang bekerja dengan Ustaz? Ada yang bekerja sendiri. Macam mana? Kiranya ada totally semua berhenti terus atau ada yang bekerja dengan Ustaz? Tak kisah macam bisnes Ustaz ni support Ustaz. Tolong jual ke, jadi ejen ke? Yang mana berhenti tu kebanyakannya berhentilah. Kebanyakan berhenti dan dia orang kerja lepas tu dia berhenti sendiri pun ada. Ada juga mana yang tak sambung kontrak tu kita kuasa berhentikan dan kita bagi yang perkeso tu lah, yang perkeso berapa ratus tu kan, bantuan daripada perkeso tu. Okay, lepas tu dia selebihnya dia orang kebanyakan dia orang berhenti dan dia orang bekerja tempat lain. Dia orang carilah tak tahulah masing-masing punya haluan lah. Sekarang ni Ustaz just cari ejen untuk bisnes saja lah, tak cari untuk pekerja-pekerja backup Ustaz. Okey, untuk pekerja kita yang ada sekarang ni itu je lah yang kita guna. Lepas tu kita banyak lebih kepada siapa yang nak jadi stokis kita. Sebab kalau kita nak bekerja tak ada duit nak bayar gaji. Kan yang mana nak praktikal dengan kita pun kat sini banyak budak daripada IPB datang untuk buat praktikal. Kita tak ada bagi allowance. Jadi kita tanya dulu setuju tak nak bagi kalau tak ada boleh bekerja tanpa allowance atau boleh praktikal tanpa allowance, dia lalukan lah datang. Kalau tak boleh, kami tak ambil lah sebab kami pun nak paksa. Kami tahu kalau duduk sini pun bukannya free kan, nak duduk mungkin nak kena bayar sewa apa semua. Kami sendiri pun tak mampu bayar gaji staff. Kadang-kadang walaupun PKP dah tak ada nanti, budak-budak yang praktikal tu still tak dapat ke macam ni Ustaz? Itu kita tengok pada kemampuan tengok pada kemampuan syarikat. Sebelum ni kami memang bagi allowance lah. Kami bagi allowance tak silap berapa ratus lah, 300 ke berapa ratus lah, macam tu lah lebih kurang. Kami akan bagi allowance praktikal lah, allowance praktikal dan juga allowance makan hari-hari. Dia datang kerja dia dapat makan. Free makan. Jadi makan tu sehari di KL ni kami bagi RM8. Untuk dia makan tengah hari tu RM8 kami bagi, dan juga allowance bulan-bulanan tu dalam 300 tak silap saya. 300. Jadi kadang-kadang praktikal ni kita bagi peluang. Kita bagi peluang juga. Ada siapa kenal, ada budak student praktikal IPB juga yang datang yang berkurs di KL ni. Pada tahun 2019 kami hantar dia pergi Mekah. Oh ya. Yeah. Dia duduk di sana hampir 2 bulan ke 3 bulan dia duduk di sana. Kalau kena Aslam, siapa kena Aslam? Tak ada. Tapi ayah saya ada lah cerita pasal budak tu.
Apa dia? Ayah. Siapa yang cerita? Saya pernah pergi Mekah, lepas tu ayah saya Ayah. pernah jumpa budak KPB yang Ayah yang siapa ni? praktikal di sana. Ayah Aswan. Ayah saya. Ayah saya. Aswan eh? Ya. Aswan ayah kerja di IPB ke apa? Tak, ayah saya kerja foreman jemaah. Masa tu ayah saya pergi haji. Lepas tu Ah, terjumpa lah yang budak praktikal tu. oh. Okey, kami memang ada yang student praktikal bekerja di sana dan kami terus serap dan kebanyakan pekerja-pekerja kami sebenarnya banyak student IPB sebelum ni. Maknanya praktikal Faham? terus kami serap masuk bekerja. Mana praktikal ni kadang-kadang dia bawa pergi airport duty. Airport duty pun kami bagi allowance juga. Sekali pergi kami bagi allowance RM60. RM60. Untuk jadi kalau kami bawa pergi ke Kuala Terengganu, contohlah ada training ke apa ke, dia pun follow lah naik flight. Dia pun ikut naik flight juga. Itu antara kami dulu memang tentulah memang, tapi sekarang ni bila dah keadaan gawat, keadaan ekonomi kita sekarang, musim pandemik ni kami tak mampu lagi nak bayar student-student ni. Jadi kami ada juga ramai yang minta dengan saya kata hantar je resume dulu, surat permohonan dan student ni kami akan tapis lah, sebab sebelum ni saya dah ada student di IPB masuk di sini. Bila kami janji kata kami tak mampu nak bayar allowance, dia setuju, tapi bila dah masuk jadi lain. Jadi dia dah berkira-kira, jadi empat-empat tu kami berhentikan. Kami bagi pilihan sama ada dia nak berhenti atau akhir sekali dia orang berhenti. 4 orang. Baru lagi budak IPB. Jadi ni sebenarnya kami faham lah sebab kehimpitan keuangan kan. Jadi bila dah tak ada orang kata setuju antara student dan juga kami, jadi terpaksa kami kata kalau tak setuju tak apalah, kami rela lepaskanlah dia orang. Macam tu. Macam tu lah. Next soalan. Okay, soalan seterusnya daripada saya tadi. Okay, soalan kelima ni. Kenaan dengan pandemik banyak merubah banyak merubah kehidupan manusia sekarang ke arah digital. Maksudnya macam banyak guna telefon online sejak pandemik ni kan. Jadi soalan saya, adakah organisasi turut ke arah digital juga? Sudah semestinya lah. Macam sekarang ni kami, macam kita sekarang ni kita guna meeting bekerja secara online daripada rumah. Kita menggunakan aplikasi yang ada, Zoom, Meet, apa semua. So selain pada kita guna juga marketing kita melalui Facebook, melalui Instagram, YouTube. Itu antara medium-medium yang kita untuk orang kata secara digital lah. Maknanya memang kita menggunakan sistem digital ni sepenuhnya. 100% lah boleh dikatakan. Cuma pejabat ni, kalau pejabat ni boleh kita buat secara digital pun kita buat digital juga. Maknanya kita beroperasi di rumah je. Tak perlu pun pejabat sebenarnya. Tentu. Tapi disebabkan barang banyak, jadi kita perlulah juga pejabat untuk kita beroperasi. Jadi sebabkan stok barang banyak tu, jadi guna pejabat jugalah. Memang kita guna juga pejabat secara, kadang-kadang orang datang nak ambil stok apa semua, kita perlu ada pejabat lah. Jadi kalau dari segi marketing apa semua, banyak guna ni lah, media sosial lah. Betul. Orang pun ramai di situ. Okay, untuk seterusnya saya soalan pertama. Okay, adakah organisasi menambah produk atau menambah perkhidmatan baru sepanjang pandemik? Okay, yang ni saya dah jawab kot ni. Memang kita tambahlah produk kita. Maknanya produk dari segi produk makanan lah. Jadi kita travel pelancongan tu kita stok terus 100%. So kita berubah pada produk makanan.
Memang kita akan tambah-tambah produk selain pada produk makanan ni juga kita ada servis macam servis tadi, akikah dan juga korban. Dan juga kita satu lagi syarikat, itu syarikat printing kita buka. Syarikat printing ni dia buat design, lepas tu dia print lah. So siapa yang nak buat design, contohlah nak design untuk produk makanan dia, packaging dia, jadi kami designkan. Contoh nak buat t-shirt, nak buat topi, topi Muzalifah. Okay. Jadi kami designkan dan kami buatlah. Tentu. So kiranya selain selepas pandemik tu kan travel letup. Jadi selain daripada makanan pun syarikat tersebut pun ada buat untuk design jugalah. Buat designer, dia design dan juga buat produk servis Akikah Global. Syarikat Akikah. Terima kasih. Okey, apakah perancangan jangka pendek Apakah perancangan jangka pendek? Ya. Perancangan jangka pendek syarikat Insaf. Perancangan jangka pendek kami nak kata perancangan jangka pendek ni sekarang inilah kami based on survive lah sekarang ni. Kami buat produk makanan ni lah perancangan kami. Sebenarnya perancangan jangka pendek ni tak ada, kami terus ke buat satu produk ni untuk jangka masa panjang juga. Jangka masa panjang untuk survive. Tak adalah orang kata buat untuk sementara saja. Pada mula dulu ya ada. Kami jual face mask. Sementara nak cari produk-produk baru. Dan juga kami sekarang ni ke arah nak buka mini market. Mini market Insaf Mart. Macam contoh kan pernah dengar tak? Macam Speed 99, 7E kan? Jadi kami nak dalam perancangan juga kami nak buka mini market macam kedai macam 7E tu tapi menjual produk-produk Muslim. Macam produk-produk Muslim. Macam pernah pergi ke Azin Mart, pernah pergi tak? Kami nak buka kedai-kedai macam tu lah. Itu dalam perancangan. InsyaAllah. Kalau Sabasun pernah Sabasun tu dia macam Tesco tak, dia besar kan? Ini macam Abit Liu Smart tu. Tapi ini ni dia jual produk-produk biasa, produk-produk macam Maggi pun ada, Milo pun ada. Tapi kami pun ke arah produk-produk buat projek-projek macam tu juga insya-Allah. Macam lebih kurang. Okey. Terusnya nombor 8 Saya rasa saya dah jawab dah soalan ni kot. Tadi yang Ustaz dah cakap kan, perancangan jangka pendek. Sama lah, maknanya jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek ni tak ada. Jangka pendek, maknanya kami buat perancangan akan meneruskan produk makanan ni teruslah. Dan juga akan buat mini market. Okay, nombor 9 dengan syarikat menerima insentif kerajaan yang diberi kepada organisasi sejas. Okey, inisiatif kerajaan ni kami ada terima bantuan dari segi yang Perkeso bagi itulah. Yang bantuan yang itulah setakat ni. Ada bantuan ni, mana bantuan nak buka. Selain pada tu kami ada mohon tekun. Tekun sebanyak berapa ribuan, 50,000 kot itu kami pinjam untuk buat kami perap kami ni lah sebagai modal pusingan. Kami dapat juga pada tekun, kami mohon pada tekun. Ni kiranya pinjaman lah, bukan bantuan lah, pinjaman. Pinjaman. Lepas tu ada juga kami minta dekat beberapa baru, yang terbaru ni saya tak pasti dekat mana. Kami ada dapat juga dalam 1,000 pinjaman. Untuk membesarkan syarikat lah. Selain pada tu yang pinjam, yang inisiatif tu yang bantuan bayar gaji pekerja tu lah, itu je lah. PDPR, benda tak, saya tak ingat. Yang bantuan pekerja. Okay, soalan nombor 10 nombor 10. Bantuan yang diberikan membantu organisasi sepanjang. Okey, bantuan ni memang membantu lah, memang membantu sangat-sangat syarikat untuk bergerak lah. Maksudnya tanpa bantuan ni kami agak sukar untuk meneruskan perniagaan ni. Jadi memang amat-amat
membantulah bantuan yang diberi tu. Selain dapat membantu staff dan juga staff dapat membantu syarikat macam tu. Amat bantu. Baik Ustaz. Okey. Okey Ustaz, last soalan. Soalan. Soalan penambahan. Okay. Kalau contoh syarikat travel ni, kalau dia tak ada backup plan, agak-agak apa jadi? Tutup terus ataupun macam mana? Backup plan, okey. Kalau tak ada backup plan memang tutup terus lah. Confirm tutup terus. Mana boleh hidup kalau tak ada, mana sebulan kita tak ada jemaah, 2 bulan lah tak ada jemaah pun, kita memang boleh kena tutup. Tak boleh nak bayar gaji staff apa semua. Okey. Contohlah kita tengok syarikat-syarikat besar yang lain, kalau kita tengok lah, siapa tahu, Andalusia tahu kan? Tahu. Andalusia, dia masa PKP yang mula-mula dulu bulan 3 tu, kena PKP dia terus buang pekerja. Dia terus berhentikan staff-staff dia. Sekarang ni berapa banyak syarikat yang dah tutup. Memang tak beroperasi terus. Syarikat memang tak beroperasi terus. Saya tengok tak ada jemaah. Memang tak ada jemaah. Bukan syarikat Melayu saja, bukan umrah saja, semualah. Syarikat Cina ke apa ke, kalau pernah tengok bas tersadai, syarikat bas kan? Tersadai dan terlalu banyak. Maknanya bila PKP pelancongan tak ada, pelancongan keluar tak ada, dalam pun tak ada, kita tengok hotel-hotel apa dah jadi. Maknanya kena impact yang pertama kena adalah syarikat industri pelancongan lah. Bila pandemik ni kena, yang terkena sekali yang paling awal adalah pelancongan. Dan yang naik adalah produk makanan. Produk servis yang peruncitan. Yang itu yang naik sekarang. Okey. Okey Ustaz. Syarikat Insaf ni ada tak dia buat khusus online? Khusus haji umrah online ke? Okey, buat masa sekarang ni tak ada lah. Memang tak ada buat khusus sebab tak ada orang nak pergi haji pun. Orang haji tak ada. Umrah pun tak ada. Memang buat masa sekarang kita tak buat. Tapi dalam perancangan untuk perancangan tu ada. Cuma kita tak ada point nak buat. Maksudnya tak ada keperluan nak buat. Okey. Okay, ada nak tanya soalan lagi ke? Ada apa-apa nak tanya soalan? Sebelum kita tutup majlis. Setakat ni tak ada. Tak ada apa Tak ada dah. Tak ada. Okey Ustaz. Kami semua ni nak ucap terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sebab sudi tolong kita orang ni. Boleh. Okey, sama tak ada masalah. Orang bila exam ni? Apa? Bila exam? Lambat lagi. Ni awal sem baru. Oh, baru buka, baru sem. Macam sem lepas macam mana? Ni lah. Apa? Boleh. Nak tanya apa? Sem lepas online juga Ustaz. Exam pun online Ya, exam online, semua online. Okey.